السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berhimpun di rumah Allah pada tengah hari ini untuk menunaikan salat Jumaat. Dan sebelum itu insya-Allah kita akan bersama-sama mendengar tazkirah, yakni tazkirah Jumaat. Yang mana tajuk tazkirah ini saya ambil daripada blog saya sendiri yang saya hantarkan pada 31 Ogos tahun 2022, mana baru lagi. Ini tajuk menekalkan nikmat kemerdekaan, yang mana bahan menyambut merdeka masih terasa kepada kita, dan khutbah berkenaan dengan kemerdekaan pada hari Jumaat lepas, yang mana saya diberi peluang untuk berkhutbah di Masjid Banting. Dan kerana untuk sama-sama kita meraihkan, mensyukuri akan nikmat kemerdekaan itu, saya tulis dalam blog ini satu tajuk, mengekalkan nikmat kemerdekaan. Yang mana negara kita menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Yakni bermaksud 65 tahun kita sudah menyambut kemerdekaan. Dan kerana kita mensyukuri sangat-sangat nikmat kemerdekaan ini, sebagaimana kita melafazkan doa ataupun tanda syukur yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Ini bagaimana Rasulullah SAW menyebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmul shalihat. Ini adalah merupakan ucapan yang pernah diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda mensyukuri nikmat. Yang mana sebagaimana yang kita pahami, yakni merdeka berbawa maksud bebas daripada penjajahan ataupun bebas daripada kurungan, bebas daripada naungan dan sebagainya. Ia juga bermaksud merdeka lepas daripada tebusan atau tuntutan, serta berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada yang lain. Bila dilihat dalam catatan ini, saya ambil petik daripada Kamus Dewan edisi yang keempat. Dan bahasa Arab merdeka disebut istiqlal. Ini bahasa Arab merdeka disebut dengan istiqlal. Yang ini bermaksud berdiri dalam memiliki kemuliaan, berdiri bersendiri dalam memiliki kemuliaan, ataupun berdikari
kembali dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Itu masuk istiqlal yang kita fahami dalam istilah merdeka dalam bahasa Melayu kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, kita petik satu ayat Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir." Yang bermaksud, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Imran ayat 26. Yang mana ayat ini jelas menyebutkan kepada kita pemilik segala kerajaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah merupakan sebagai satu daripada rukun bacaan di dalam solat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, yakni Tuhan yang memiliki alam. Yang dimaksud Rabb di situ yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur. Itu adalah maksud kepada Rabb. Mana alam ini adalah merupakan milik Allah. Allah yang mengatur, mengurus, menjadikan. Itu adalah merupakan kerja Allah. Dan juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimana Allah yang memberi kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan juga Allah yang mencabut kerajaan daripada sesiapa yang Dia kehendaki. Yang ini bermaksud kerajaan itu milik Allah. Mana kerajaan itu termasuk dalam alam. Alam ini adalah daripada perbuatan ataupun kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan itu di bawah alam. Alam ni adalah selain daripada Allah, dimasukkan alam. Yang ini dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam. Menjadi, maksudnya di sini ijad, menjadikan daripada tiada kepada ada, dan i'dad, meniadakan daripada yang ada kepada tiada. Itu adalah kerja Allah. Ini sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qudrah, menjadikan alam ini daripada tiada kepada ada, dia panggil ijad, dan meniadakan yang ada kepada tiada nanti apabila kiamat, dia panggil sebagai i'dad. Asalnya alam ini tidak ada, dan di bawah alam itu ataupun termasuk dalam alam itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Alam ini adalah termasuk alam yang kita boleh lihat dan juga alam yang kita tidak boleh lihat. Alam malaikat, alam syurga neraka, alam ataupun arash Allah, arashul azim, muntaha, sidratul muntaha, kursi dan sebagainya, itu adalah alam. Makna selain daripada Allah adalah alam, dipanggil makhluk. Makhluk itu sama dengan alam. Makhluk itu adalah alam. Alam itu adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Maknanya apa yang ada selain daripada Allah itu adalah alam ataupun makhluk. Kerajaan itu adalah alam ataupun makhluk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberi kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mencabut kerajaan itu. Ini kuasa Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersifat dengan sifat qudrah. Jadi bermakna apabila satu masa negara kita dijajah oleh penjajah, maknanya Allah Ta'ala memberi kuasa kepada penjajah untuk menjajah, sama ada Belanda, Portugis, British, dan kemudian datang pula Jepun sekejap. Itu adalah kehendak Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kesemua itu melalui qudrah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Ini samaratus sifat. Allah taala ada sifat qudrah. Buah kepada sifat qudrah itu dipanggil samaratus sifat. Yang ini buah daripada sifat itu dia panggil samaratus sifat. Dan di antara buah qudrah itu dia panggil sebagai menjadikan. Yang menjadikan itu ada dua, ijad dan imdad. Ini ijad mengadakan yang tidak ada kepada ada. I'dam mengadakan daripada ada kepada tiada. Itu maksudnya buah daripada qudrah. Sedikit sebanyak kita mengaji berkenaan dengan akidah. Sebab ayat ini dia ada hubungan dengan akidah, pengetahuan akidah tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada perbincangan kita, yakni kemerdekaan. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita memberi kepada kita kemerdekaan. Jadi kemerdekaan disebut sebagai istiqlal. Dengan kita merdeka, kita boleh berdiri dengan sendiri, dan dengannya kita memiliki kemuliaan sebagai orang yang bebas, dan kita boleh berdikari, dan kita boleh untuk menguruskan segala ekonomi dan harta di dalam negara kita. Ini adalah panggil istiqlal. Itu hasil daripada kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang mana penjajahan kita sebut sebagai penjajahan. Ini penjajahan itu berlawan dengan kemerdekaan. Ini dia sifat berlawanan. Merdeka dan dijajah, ataupun kemerdekaan dan penjajahan itu berbeza. Maknanya dia adalah dua perkara yang berlawanan. Kemerdekaan itu diimpikan, diinginkan oleh semua orang. Penjajahan itu dibenci oleh semua orang. Sama ada penjajah sendiri pun dia tidak suka kalau dia dijajah. Jadi penjajahan adalah sebagai musuh utama kepada kemerdekaan mental dan fizikal. Jadi penjajah itu didatang bukan semata-mata dia mengambil hasil bumi setiap negara jajahan dia, tetapi penjajah itu juga dia akan menjajah mental dan fizikal, mengekang pemikiran dan juga mengekang akan tubuh badan orang yang di bawah jajahannya. Bagaimana kalau kita masih ingat apabila Jepun datang sekejap ke negara kita, tanah Melayu dulu, yakni mereka menangkap orang-orang Melayu kita ataupun rakyat Melayu kita dibawa ke Thailand untuk buat apa, jambatan maut. Dalam beberapa hari lepas saya jumpa satu orang tu, dia menceritakan atuknya ditangkap oleh Jepun, dia bawa ke Thailand dan sampai sekarang tak jumpa. Dia pergi tu langsung tak jumpa. Mana kemungkinan besar dia sudah meninggal, sebab apabila Jepun dah keluar daripada tanah Melayu atau keluar daripada Siam, Thailand bermakna orang yang dipanggil sebagai buruh kasar untuk membuat jambatan maut itu dia boleh balik. Tapi dah tak balik, ada yang balik, ada tak balik. Mana kemungkinan besar atuk dia sudah meninggal. Maknanya penjajah. Dari penjajah ini dia akan merealisasikan apa kehendak dia, dan dia mengabaikan ataupun dia mencabut. Dan ini kemerdekaan orang lain dengan paksa. Dan kerana itulah yakni penjajahan itu adalah merupakan sebagai musuh utama, di mana penjajahan itu dia akan menjajah mental dan fizikal. Dan di atas dasar inilah rakyat-rakyat ataupun penduduk bumi itu akan berperang melawan penjajah sehingga titisan darah yang terakhir. Maka bangkitlah pejuang-pejuang, bangkitlah prajurit-prajurit, bangkitlah wira negara, pemimpin, para alim ulama, wartawan, sastrawan, penulis, petani, bahkan pengayuh-pengayuh beca. Pengayuh-pengayuh beca, kita tengok dalam sejarah, pengayuh-pengayuh beca bangkit untuk melawan penjajah atau dipanggil sebagai abang beca. Dan lain-lain telah berjuang ratusan tahun untuk menuntut kemerdekaan dari belenggu penjajah asing. Dan kalau kita kenal di mana di antara tokoh-tokoh yang terkenal di dalam melawan penjajah, di antaranya dah difilmkan, contohnya Mak Kilau. Saya pun tak tengok filem tu, tapi Mak Kilau tu adalah merupakan sosok pahlawan yang melawan penjajah. Tok Jambut, Datuk Bahaman dan sebagainya, itu adalah merupakan
mereka-mereka ataupun pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan yang melawan penjajah, dan di antara mereka adalah merupakan alim ulama. Satu di antaranya pengarang ataupun penyusun kitab Al-Hikam untuk Pulau Manis. Itu adalah merupakan ulama, dan juga ada seorang daripada pejuang melawan penjajah. Ini alim ulama. Itu yang pejuang-pejuang membebaskan tanah air kita, nama dikenali. Dan di antara pejuang yang dikenali juga, kalau tuan-tuan masih ingat, sudah difilmkan juga, iaitu satu filem The Lion of Desert. Ini Omar bin Mukhtar bin Omar, lahir tahun 1862 hingga 1931. Satu sosok tokoh pejuang Libya, sehingga cerita dia ni difilmkan The Lion of Desert tahun 1981. Jadi beliau merupakan simbol perjuangan rakyat Libya dalam mempertahankan negara dari penjajahan Itali. Omar Mukhtar diberkas oleh kolonial Itali setelah pertempuran sengit berlaku di antara kedua-dua pihak di selentar berhampiran Jabal Al-Akhbar. Dalam pertempuran tersebut, seramai 40 orang tentera Islam telah terkorban, manakala Omar Mukhtar pula ditangkap dan dipenjarakan. Beliau ditahan di kamp Benghazi dengan harapan gerakan penentangan Libya nanti akan layu tanpa Omar. Namun Omar Mukhtar terus berjuang dengan menghunuskan lisannya mengancam kolonial Itali. Walaupun sebegitu, walaupun ditangkap, Omar Mukhtar tetap berjuang dengan lisan. Walaupun tubuh badannya ditahan, dipenjara, tetapi lisannya, akalnya tak bergerak. Jadi maknanya, macam kita sebutkan tadi lah, penjajah ni dia datang, dia menjajah mental dan fizikal. Bukan setakat dia mengambil hasil mausul dalam satu negara, tetapi dia akan memenjarakan ataupun menjajah mental dan juga fizikal, bagaimana berlaku kepada pejuang-pejuang tanah air kita. Begitu juga berlaku dengan pejuang Libya ini, Omar Mukhtar. Beliau ditangkap, maknanya dipenjara, badan dia dan mentalnya cuba dijajah. Ada setengah orang yang memang terhasut dengan penjajah, mengamalkan aliran amalan-amalan ataupun fahaman-fahaman penjajah. Sampai sekarang ada orang yang bertahan dengan akidah Islam yang murni. Tengok bagaimana Omar Mukhtar, walaupun badan dia dijajah, walaupun badan dia dipenjara, tetapi pemikiran dia, lisan dia tidak dijajah. Ini orangnya ada agama, orang yang ada akidah. Walaupun dia jajah badan dia, tetapi pemikiran tetap bertunjangkan kepada akidah Islam yang murni. Dan orang yang tidak kuat beragama, ataupun kadang dia ada agama tetapi dia dibeli dengan sebab harta, di mana dia tukar akidah yang murni kepada akidah yang menyeleweng. Contohnya akidah sekular ataupun akidah liberal, itu yang dibawa masuk oleh penjajah. Penjajah tidak mampu untuk menukarkan umat Islam kepada beragama Kristian ataupun agama lain, tapi kadang-kadang penjajah mampu untuk mengubah cara berfikir dengan ideologi yang bukan Islam. Tetap dia nama Islam, tetapi pemikirannya sudah tidak jadi Islam. Walaupun sebegitu, Omar Mukhtar tetap dengan prinsip hidupnya sebagai orang yang kuat beragama, sehingga di antara kata-kata yang disebut sebagai kenangan dan merupakan buah kekuatan untuk perjuangan mereka-mereka yang selepasnya, yakni dia berkata yang bermaksud, kamu pasti bertembung dengan generasi-generasi yang akan datang selepas aku, yang akan berjuang memerangi kebiadaban dan keangkuhanmu. Adapun kehidupanku yang akan kulalui jauh lebih lama daripada tukang gantung. Ini Al-Ghujur. Itu kata-kata Omar Mukhtar, sehingga kata-kata ini diabadikan sebagai kenangan, bukan setakat kenangan, tetapi satu bentuk daripada semangat, kata-kata semangat, sehingga rakyat Libya bangkit melawan penjajah Itali. Beliau dihukum gantung pada tahun 1931 setelah dia menyatakan menolak untuk menerima syarat-syarat pembebasan dirinya daripada hukum mati. Ini adalah pejuang yang sebenar, walaupun ditawarkan dengan pembebasan, walaupun ditawarkan dengan kekayaan, tetapi dia menolak. Dia memilih untuk hukum gantung daripada dia hilang semangat ataupun dia hilang daripada dia punya
perjuangan dia. Ada orang yang di-offer dengan kekayaan di mana prinsip hidup dia hilang, tapi Umar Mukhtar prinsip hidup dia tidak hilang, sehingga dia terkenang abadi dengan nama yang sehingga pernah difilmkan. Orang yang betul-betul berprinsip, itu prinsip hidup itu penting. Apabila kita tidak berprinsip hidup, mungkin kita senang sementara, tetapi apabila kita sudah tidak ada, di mana mungkin kita akan mendapat hinaan, celaan, cacian, sehingga kadang-kadang anak keturunan kita pun akan terikut sama ataupun terbalik sama. Prinsip hidup penting, prinsip berakidah, prinsip beribadah kepada Allah itu penting. Bagaimana keadaan sekalipun, walaupun kita terpaksa berhadapan dengan kematian, apabila kita berprinsip, mungkin kita sakit, kita dibunuh, tetapi nama kita akan dikenang sebagai orang berprinsip. Kemerdekaan negara yang dinikmati ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Pelbagai nikmat telah dirasai oleh kita sebagai rakyat hasil daripada kemerdekaan. Ini balik kepada tajuk kita. Dan ini tajuk ini berkenaan dengan kita menikmati, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana kita untuk menetapkan ataupun kita untuk mengekalkan nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu semua diimpikan, didambakan oleh semua orang. Tak ada orang yang nak dia dijajah. Bagaimana kita nak mengekalkan nikmat merdeka itu? Di antara pengekalan nikmat kurniaan Allah ini dengan di antaranya banyak, di mana tulisan ini ada 3 dan banyak lagi sebenarnya cara bagaimana kita nak mengekalkan nikmat kurniaan Allah. Merdeka itu satu daripada nikmat kurniaan Allah yang wajib untuk kita syukuri. Apabila kita mensyukurinya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengekalkan nikmat. Yang ini pertama, sentiasa mematuhi titah perintahnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum itu, bagaimana secara umumnya untuk kita dapat nikmat itu dikekalkan oleh Allah. Nikmat merdeka itu nikmat, sihat nikmat, dapat beribadah nikmat, ada kerja nikmat, ada pangkat nikmat, ada isteri nikmat, ada anak nikmat, dapat kita boleh ke sana kemari itu nikmat. Mana nikmat? Setiap perkara yang kita rasa suka itu adalah nikmat. Dan kadang-kadang ada perkara yang kita tak suka, tapi kadang tu nikmat juga sebagai untuk kita mendapat hidayah. Itu satu perkara yang khusus, kerana Allah Ta'ala datangkan suatu perkara kepada kita untuk mendidik ataupun menegur kita, tu nikmat. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ta'adzana rabbakum wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu kunci yang pertama. Dan apabila kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan, kekal dan tambahkan nikmat ini, hendaklah kita bersyukur. Itu perkara yang utama, kunci yang utama agar Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan nikmat dan kekalkan nikmat. Itu kunci utama. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim, di mana Allah Ta'ala kata, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Apa maksudnya? Bersyukur dengan lafaz indah, alhamdulillah. Ramai orang boleh sebut, dia dapat anak, dia syukur, alhamdulillah. Dia dapat naik pangkat, alhamdulillah. Dia dapat naik gaji, alhamdulillah. Dia dapat tu, dapat ni, alhamdulillah. Itu biasa, senang orang sebut. Tetapi nak mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, yakni mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah, itu sikit, kata Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan, kita nak guna kesihatan itu untuk solat berjamaah, itu tak ramai. Kalau kita dapat pangkat, kita menyambut hari kelahiran, kita sebut alhamdulillah. Tapi nak menggunakan nikmat sihat, nikmat umur kita untuk beribadah kepada Allah, itulah sikit, kata Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit saja daripada kalangan umat aku bersyukur, maksudnya daripada kalangan hamba Allah yang bersyukur itu sikit. Maknanya orang yang menggunakan nikmat Allah untuk mensyukuri kepada Allah sikit. Dengan nikmat sihat untuk kita beribadah kepada Allah, kita ada kenderaan untuk hadir ke rumah Allah, untuk solat berjamaah, untuk ilmu sikit. Itu sikit. Ini maksudnya
Orang yang mensyukuri nikmat Allah itu sikit dengan cara menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Antara pengekalan nikmat kerana Allah itu adalah dengan di antaranya sentiasa mematuhi titah perintahnya, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina in makkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang bermaksud iaitu mereka yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jadi dalam ayat ini jelas orang yang Allah Subhanahu wa taala kalau beri kekuasaan kepada mereka untuk mentadbir alam ini, bagaimana orang ini cara dia mensyukuri nikmat Allah dan dia nak nikmat Allah untuk dapat mentadbir kekal bagi dia, nescaya kata Allah Subhanahu wa taala intisarinya dia mendirikan solat. Yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga melaksanakan amal ma'ruf, yang keempat mencegah mungkar. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hajj ayat 41. Maknanya kemerdekaan yang ada ni memang kita suka, kita dambakan. Semua orang nak merdeka. Bagaimana kita nak merdeka ini kekal dengan kita? Berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala suruh kita mendirikan solat. Kita mendirikan solat, isteri anak mendirikan solat, kita mengajak orang mendirikan solat, itu perkara yang utama. Dan solat itu juga dituntut bagi orang lelaki untuk solat berjamaah. Itu juga perlu untuk kita ajak. Perlu juga kita untuk suruh kepada masyarakat Islam untuk solat berjamaah. Solat itu adalah merupakan rukun Islam, benda yang wajib fardhu ain dengan syarat-syaratnya. Dan juga bagi orang lelaki dia dituntut untuk solat secara berjamaah. Kadang rupanya fardu kifayah dan juga sunat muakkad, itu berdasarkan dalam perbahasannya. Dan yang keduanya, apabila satu orang tu ada kelebihan daripada hartanya, wajib untuk dia berzakat. Itu cara dia, tanda dia mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mensyukuri segala nikmat yang lain. Nikmat merdeka ni satu daripada nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Yang ketiga melaksanakan amal ma'ruf, yakni naklah dia ajak menyuruh kepada ma'ruf agar dia kekal dengan nikmat merdeka, agar dia kekal dengan segala nikmat yang Allah Taala beri dan ditambahkan nikmat yang lain, menyuruh kepada ma'ruf. Yang keempatnya naklah dia mencegah kemungkaran. Ini fungsi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, agar nikmat itu kekal kepada kita dan nikmat itu merdeka kepada kita, kena berusaha untuk mencegah segala kemungkaran. Ini penting apabila kerajaan itu dipimpin oleh orang yang beriman kepada Allah, dia mampu untuk mencegah kemungkaran, dia mampu untuk mengajak orang kepada ma'ruf, dia mampu untuk mengajak orang untuk solat, dan dia mampu untuk menyuruh rakyat untuk solat berjamaah. Dia mampu juga untuk menyuruh rakyatnya untuk membayar zakat. Sebab zakat ni dia ada kaitan dengan pemerintah. Zakat ni dia ada kaitan dengan pemerintah. Tengok bagaimana apabila kewafatan Rasulullah SAW, 5,5 daripada orang Islam tidak mau berzakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq bangkit mengambil zakat, sehingga pernah berlaku peperangan dengan sebab zakat ini. Bagaimana di antara peperangannya berlaku di antara pemimpin Abu Bakar As-Siddiq dengan Musailamah Al-Kadzab. Mereka yang pernah mengaku jadi nabi, di antara keengganannya adalah untuk membayar zakat, dan dia mengaku pula jadi nabi. Maknanya zakat ni ada kaitan dengan pemerintah. Yang kedua, kita ambil yang terakhir, ada lagi yang lain. Ini agar beriman dan beramal saleh, agar nikmat kemerdekaan kekal, di mana adalah kita beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. An-Nur ayat 55. Yang bermaksud, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh
dan menjaga kedua-dua tu, yakni betul-betul beriman, dipanggil aqidah, i'tiqad. Itu mana? Apa ni? Ikatan iman kuat-kuat dalam diri dia, dan beramal dengan amal soleh. Amal soleh terbagi kepada dua, hablum minallah wa hablum minannas, yakni buat yang baik dan bersungguh-sungguh menjaganya, iman dan amal soleh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada orang beriman dan amal soleh ini kekuasaan untuk mentadbir bumi, bukan setakat negara bumi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi dah sampai masa dah insya-Allah. Sebenarnya ada lagi ya perkara-perkara yang lain yang boleh menyebabkan, boleh kita amalkan agar Allah Ta'ala kekalkan dengan nikmat kemerdekaan ini. Tetap merujuk dalam doa saya lah, sebab kita dah sampai tempoh untuk solat Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.